Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan unit 2, sel sebagai unit asas hidupan, dan kita akan lihat pada subunit 2.1 iaitu sel, struktur, fungsi dan juga organisasi. Okey, jadi untuk standard pembelajaran 2.1.1, murid boleh menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Di sini pelajar mestilah mampu untuk menerangkan semula bagaimana benda hidup dibina daripada asasnya. Asas binaan benda hidup adalah sel, di mana sel ini mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi hidup. Contohnya fungsi hidup ini bernafas, membiak, mencerna, berkumuh dan sebagainya. Manakala untuk pembahagian sel pula, ini sebenarnya adalah penting untuk menghasilkan lebih banyak sel. Lebih banyak sel dalam sama ada dalam proses pembesaran ataupun dalam proses pembiakan. Jadi di sini lihat, ini merupakan proses pembahagian sel di mana satu sel akan menghasilkan dua sel. Sama ada melalui proses dinamakan sebagai mitosis ataupun dalam organisma seni dinamakan sebagai belahan kedua. Ini menunjukkan hasil daripada proses pembahagian sel untuk menghasilkan lebih banyak sel yang baru. Sekarang ni persoalannya apakah sel? Jadi ditunjukkan di sini contoh sel yang diambil daripada dua jenis benda hidup. Kita ada tumbuhan dan kita ada haiwan. Jadi jika kita ambil sebahagian daripada daun ini, kemudian kita potong dia, kita buat kelihatan rentas dan kita lihat di bawah alat dinamakan sebagai mikroskop, kita akan dapat lihat susunan sel yang ada pada daun tersebut. Mana sel-sel ini adalah sangat seni, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Maksudnya kita tidak dapat melihat sel ini menggunakan mata kasar kita. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada beberapa jenis sel yang ada pada daun. Contohnya sel di bahagian atas ini. Ini sel bahagian lapisan luar dinamakan sebagai epidermis. Kemudian kita ada sel yang agak panjang-panjang ini. Ini sebenarnya kalau cikgu buat di sini adalah satu sel individu. Ini pula satu sel lagi. Ini pula satu sel lagi dan itulah berikutnya. Jadi sel ini adalah sel mesofil palisad. Dinamakan sebagai mesofil palisad. Kita akan tengok lebih lanjut lagi. Kemudian kita ada sel-sel yang jauh di antara satu sama lain, juga dinamakan sebagai sel gabus. Dan di sini ada satu struktur pada daun yang merupakan liang ataupun lubang-lubang kecil yang dinamakan sebagai stoma. Stoma juga ada sel-sel yang bergabung untuk membentuk stoma tersebut. Manakala di sebelah sini kita ambil sel daripada arnab ini dan kita buat keratan. Kita lebih besar. Dapat dilihat di sini ada bermacam-macam sel. Setiap satu unit ini merupakan sel. Jadi kita ada di sini beribu-ribu sel yang bergabung. Kemudian sel-sel yang bergabung ini
membentuk struktur-struktur yang berlainan dan akhirnya membentuk satu organisma yang lengkap. Sel merupakan unit asas kepada kehidupan. Kemudian kita tengok pula kebolehan sel ini untuk menjalankan semua fungsi hidup. Kita tengok apakah fungsi hidup. Yang pertama sekali, sel boleh melakukan respirasi. Respirasi terbahagi kepada dua. Kita ada respirasi luar yang melibatkan proses pengambilan oksigen daripada atmosfera dan juga proses mengeluarkan gas karbon dioksida daripada badan organisma ini. Yang kedua, untuk fungsi hidup ialah boleh melakukan pembiakan. Jadi fungsi pembiakan secara umumnya adalah untuk menghasilkan generasi yang baru untuk kemandirian organisma tersebut, untuk pastikan dia boleh menghasilkan keturunan seterusnya. Tidak akan menyebabkan contohnya spesies katak ini menjadi pupus. Okey, kemudian pertumbuhan, di mana katak ini berasal daripada telur, kemudian berubah menjadi, secara umumnya berubah menjadi berudu ini. Jadi proses perubahan ini memerlukan kepada penghasilan sel-sel yang baru untuk menambahkan saiznya, mengubah bentuk badannya dan sebagainya. Kemudian berudu ini bertukar pula menjadi katak yang kecil dan akhir sekali menjadi katak yang dewasa. Jadi proses ini perlu kepada penghasilan sel-sel baru dan ini melibatkan proses pertumbuhan. Kesunya semua sel sudah mampu untuk melakukan proses pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses mengeluarkan bahan-bahan kumuh, bahan-bahan yang tidak diperlukan daripada sel tersebut. Ataupun bila sel bergabung membentuk satu organisma, proses mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diperlukan daripada organisma tersebut. Ini adalah penting kerana kalau ini tak berlaku, akan berlaku pengumpulan bahan kumuh dalam sel ataupun dalam organisma yang boleh menyebabkan keracunan kepada sel ataupun organisma tersebut. Jadi ini soalan jawapan seterusnya untuk soalan apakah sel. Okey, seterusnya sel juga telah mampu menjalankan proses pembahagian. Ini disebutkan tadi. Pembahagian adalah proses, kalau dilihat di sini adalah proses satu sel membentuk dua sel yang baru melalui fasa-fasa yang tertentu. Jadi lihat di sini mereka bermula daripada satu sel, dia nak hasilkan dua sel. Satu sel hasilkan dua sel. Jadi akan ada langkah-langkah yang berlaku dalam proses tersebut. Contohnya di sini kalau kita lihat sel ini sedang membahagikan struktur di tengah ini, iaitu dinamakan sebagai nukleus. Nukleus ini mengandungi bahan pewarisan, bahan genetik yang akan menentukan sifat-sifat yang ada pada sesuatu organisma. Jadi selesai di sini berlaku pula pengerutan pada keseluruhan sel tersebut. Maksudnya ini bersedia untuk melengkapkan penghasilan dua sel yang baru. Ini sama, pengerutan semakin jelas kelihatan. Dia menjadi ramping di bahagian tengah sini. Dan akhir sekali dia akan terputus di sini. Bila terputus, dia akan menghasilkan dua sel yang baru. Seterusnya kita tengok pembahagian sel untuk pertumbuhan. Di sini ditunjukkan pada kita apa yang berlaku dalam pembesaran benda-benda hidup. Paling rapat dengan kamu yang biasa kamu lihat adalah proses pertumbuhan untuk manusia. Di sini ditunjukkan pada kita adalah bayi
yang mungkin baru berumur sebulan atau 2 bulan. Dan bila berlaku proses pertumbuhan, berlaku tambahan sel-sel yang baru. Dan di sini budak lelaki ini sudah mampu untuk menggunakan tangan dan kakinya, menunjukkan dia telah pun berkembang menjadi satu organisma yang lebih matang. Jadi ini perlu kepada proses pertumbuhan. Kalau di sini tunjukkan proses pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan berasal daripada biji benih, dan berlakulah proses pertambahan sel pada tumbuhan ini dan membentuk pokok yang boleh dikatakan sempurna lah. Dia ada daunnya, ada batangnya, dan dalam tanahnya ada akarnya. Jadi itu menunjukkan apa yang berlaku kepada tumbuhan juga perlukan kepada pembahagian sel. Di sini tunjukkan apa yang berlaku pada haiwan, pada biri-biri. Di mana ini adalah biri-biri yang tidak ada bulu dia, tidak ada kut bulu dia. Tapi selepas berlaku proses pertumbuhan, di mana telah dihasilkan bulu-bulu, sel-sel bulu-bulu yang baru, maka ini yang berlaku selepas berapa lama, maka biri-biri ini badannya diselaputi semula oleh bulu yang boleh digunakan oleh manusia lah untuk buat baju dan sebagainya. Okey, soalnya bahagian sel boleh menjadi tidak terkawal. Jika tidak terkawal, maka kita akan tengok satu fenomena, satu masalah dinamakan sebagai sel kanser. Di mana sel kita sepatutnya bertumbuh secara normal seperti ini. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan sebagainya. Dan bila sampai pada satu tahap, dia akan berhenti. Jadi ini adalah pertumbuhan normal. Tapi untuk sel kanser, kalau awak lihat di sini 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan dia tak berhenti. Tidak ada penamat kepada pembahagian ini. Jadi kita akan menghasilkan sangat banyak sel yang tak sepatutnya berlaku. Dan inilah yang menyebabkan kanser. Jadi kanser ini biasanya melibatkan proses menghasilkan sel yang tidak diperlukan oleh badan kita. Dan menyebabkan apa yang dipanggil oleh orang Melayu sebagai ketumbuhan. Jadi ini contoh apa yang berlaku kepada kanak-kanak ini. Kanak-kanak ini mengidap kanser. Jadi di bahagian pipinya ini merupakan struktur dinamakan sebagai tumor. Tumor dalam bahasa Inggeris dalam bahasa perubatan, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ketumbuhan. Jadi ini contoh untuk penyakit kanser. Dan ini sebenarnya nak tunjukkan jika pertumbuhan berlaku secara normal, di mana pembahagian sel berlaku secara normal, maka kita akan dapat lihat pokok ini membesar dengan normal juga. Okey, sebenarnya kita tengok masih lagi melibatkan pembahagian sel yang tidak terkawal. Jadi tunjukkan di sini pembentukan tumor, ketumbuhan pada bahagian kulit kita. Di bahagian atas kita ada epidermis, bahagian lapisan luar kulit yang bersentuhan dengan persekitaran. Manakala di bawahnya kita ada satu lagi struktur dinamakan sebagai dermis, ini lapisan dalam. Dan menunjukkan di sini apabila berlaku pembentukan tumor, dia telah pun melibatkan 2 lapisan kulit tersebut. Melibatkan bahagian dermis dan juga melibatkan bahagian epidermis. Bahagian epidermis ni mungkin akan tercabut secara semula jadi. Sebab itu yang berlaku pada sel-sel kulit kita, sel-sel luaran kita, dia akan tercabut. Setiap hari mungkin beratus-ratus, beribu-ribu sel yang telah pun mencapai kematangan akan mati dan akan tercabut daripada badan kita. Tapi dermis ini tidak tercabut, dibuat di dalam. Maksudnya kalaulah yang ini hilang, kita masih lagi akan mendapat kanser kerana dermis di bahagian bawah ini
masih lagi mempunyai sel kanser. Okay, ini menunjukkan pula apa yang berlaku bila sesuatu sel telah menghadapi masalah kanser ini. Ini adalah sel kanser yang tidak normal dikelilingi oleh sel-sel yang normal. Okay. Dan dapat dilihat di sini sel kanser semakin bertambah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pembahagian sel. Tidak terkawal. Dan lama-kelamaan dia akan jadi semakin banyak. Okay. Dan sekarang ni kalau dilihat di sini, ada satu sel kanser yang telah pun mula masuk ke dalam salur darah. Maksudnya ini mungkin akan menyebabkan bahagian-bahagian lain juga akan mendapat kanser, mendapat ketumbuhan. Jadi ini nak tunjukkan kejadian tumor dan juga penyakit kanser yang semakin banyak berlaku di Malaysia. Jadi itu untuk slide yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.